Tak pakai earphone dia ada humming. Jangan stop record Okey. Okey, pastikan kamu ada kertas. Okey, kita akan mula dahulu untuk 4.3. Okey, cikgu akan present dahulu. So, semua boleh tutup dulu mic. Kalau ada masalah, boleh buka mic dan tanya soalan. Okey? Okey, cikgu harap semua boleh nampak skrin cikgu sekarang. Okey. Cikgu harap semua boleh tengok skrin cikgu. Kalau tak dapat tengok skrin, beritahu Okey. Okey, kita mulakan dahulu 4.2. Okey, bab 4, 4.2. Kereaktifan logam. Okey, pastikan semua dapat tengok cikgu punya skrin sekarang. Kalau tak dapat, beritahu cikgu. Okey. So, boleh rujuk buku teks muka surat 124. Okey, sehingga 136. Okey, 4.2 siri kereaktifan logam. Okey, sebelum ni kita dah tengok logam-logam ni sebenarnya asalnya dia adalah wujud dalam bentuk mineral di dalam perut bumi. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan, logam-logam ni dia ada kereaktifan mereka sendiri. Okey, ikut pada sama ada dia kuat ataupun lemah. Okey, dia ada siri kereaktifan dia sendiri. So, kalau tengok kat sini, tengok pada contoh A. Okey, magnesium itu terbakar di udara. Okey, manakala yang B pula kita tengok besi yang terdedah kepada udara. So, kita tengok dua logam ini mempunyai kereaktifan yang berbeza. Okey, kalau tengok pada yang A itu, magnesium itu adalah dalam tindak balas yang cergas. Okey, antara logam dengan yang lebih reaktif seperti magnesium dengan oksigen, nyalaan yang terang diperhatikan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4.5A tu. Yang A tu Okey, kemudian kita tengok yang B pula, tindak balas dia kurang cergas. Okey, kalau kita tengok paku tu diperbuat daripada besi Jadi dia kurang cergas. Ferrum Ferrum tu besilah Jadi dia kurang cergas dan kurang reaktif. Okey, kalau kita bakar pun dia hanya ada baraan ataupun perubahan warna yang berlaku secara perlahan-lahan dapat diperhatikan seperti yang ditunjukkan dalam foto 4.5B tu. Okey, so jadi dua logam ini mempunyai kadar kereaktifan yang berbeza. Okey, okey, next. Okey, ini adalah siri kereaktifan logam. Okey, kalau tengok dalam buku teks, tengok pada muka surat 123. Okey, boleh tengok muka surat 123. Sekejap ada orang nak masuk. Okey. Okey tak semua? Okey tak setakat ni? Boleh tengok buku teks muka surat 123. Okey, sebelum tu jangan lupa isi kehadiran dekat chat tu. Okey, boleh buka muka surat 123. Sekejap, cikgu check dulu. Cikgu record ke tak? Okey, alright. Okey, buka muka surat 123. Okey, kamu tengok dekat buku teks ada siri kereaktifan logam ini. Dan kita tengok pada anak panah itu, bila dia menunjuk ke atas, okey, kereaktifan logam terhadap oksigen itu bertambah. Okey, kereaktifan logam terhadap oksigen bertambah. Makin di atas, makin dia reaktif dengan oksigen. Okey. So, yang ni kita boleh abaikan karbon dengan hidrogen sebab karbon dengan hidrogen
bukan logam. Okey, jadi dia bukanlah dalam siri ni sebenarnya. Tapi nanti kita akan tengok macam mana kedudukan karbon itu ditentukan dan bagaimana kedudukan hidrogen itu ditentukan. Okey, so kita akan tengok lepas ni. Jadi sekarang kita tengok dulu pada logam dulu. K itu kalium, Na natrium, Ca kalsium, sampailah ke bawah Au emas. Okey, maknanya dalam siri keaktifan ini emas adalah logam yang paling stable. K itu yang paling cepat reaktif. Ingat tak masa kita buat pelancaran minggu sains dan mat? Siapa ingat? Buka mic. Siapa ingat? Apa jadi? Siapa ingat masa pelancaran sains dan mat hari tu dekat tapak pimpinan? Abby ingat tak Abby? Hello cikgu. Ingat tak masa pelancaran dekat sains mat tu dekat tapak pimpinan? Apa jadi? Kawan kamu letak satu logam dalam air, kemudian apa berlaku dekat logam tu? Dia letak dalam satu beaker, ingat tak? Kemudian ada jadi apa? Apa yang jadi? Tak tahu, lupa dah. Lupa, siapa ingat? Apa jadi? Yang meletup. Dia meletup, pandai. Dia meletup, kemudian apa jadi dekat beaker tu? Pecah. Pecah kan? Kalau kamu nak tahu, masa tu kita gunakan logam yang paling tinggi ni. Masa tu, cikgu dah cari dekat makmal nak gunakan natrium, tapi kita punya natrium tak ada. So kita guna kalium, logam yang paling reaktif. So bila dimasukkan dalam air, dah pesan daripada pelajar tu letak sikit saja. Cikgu dah pesan letak sikit je, tapi dia letak banyak. Bila letak banyak, sebenarnya tak banyak jugalah, tapi sebab logam tu sangatlah reaktif, sangat reaktif. Dia letak dalam air, apa berlaku? Sampai meletup, kan? Okay. Jadi maknanya logam itu adalah sangat reaktif sebenarnya dengan air, dengan oksigen. Kalau dalam makmal sekalipun, logam-logam yang atas ni kita akan letak dia dalam satu minyak. Kita panggil dia minyak paraffin. Sebab dalam tu kita tak nak dia ada tindak balas dengan oksigen. Kemudian kita tengok yang paling bawah. Paling bawah ni Ag ni argentum adalah silver. Okay. Au tu adalah emas. Okay. Au tu adalah emas. Aurum. Argentum dan aurum. Ini adalah logam mahal ni. Yang paling mahal sekali emas lah. Betul tak? Arwin dah masuk. Yang baru masuk tu tolong isi kehadiran dekat bahagian chat tu isi kehadiran. Nanti cikgu tak dapat kehadiran kamu. Okay, isi kehadiran kamu. Okay, jadi kita tengok kat bawah sekali, logam emas tu adalah logam yang paling stable. Sebab tu harga dia adalah paling mahal. Betul? Okay. Syadira, betul Syadira? Orang perempuan, kita tanya orang perempuan. Betul cikgu. Harga emas paling mahal kan? Syadira ada emas ke? Ada cincin emas? Tak ada. Saya ada pay. Tak minat. Ada silver ke? Argentum ni, silver. Dia cincin. Argentum tu silver. Dia logam yang stable juga. Tapi harganya lebih murah berbanding emas sebab emas itu dia lagi stabil. Maknanya logam tu sangat susah nak bertindak balas dengan benda lain. Dengan asid ke, dengan air ke, dengan bahan kimia lain ke, dia sangat susah. Okay? Okay, kita tengok. Cikgu, kalau cikgu hafal benda ni, terpulang kepada kamu masing-masing. Okay, kalau ada cara masing-masing. Tapi cikgu akan tunjukkan cara cikgu. Apa cikgu gunakan, okay. Kalium tu, K, cikgu tukar dia kepada kalau. Na tu tukar kepada nak. Ca tu cantik. Mg tu makan. Al tu apple. Zn itu zizi. Fe tu Fizi, Sn tu Syamsul, Pb plumbum putih, Cuprum Cu cute, Hg tu handsome, Ag tu anggun, Au tu au. Okay, ni yang cikgu gunakan untuk cikgu senang ingat lah. So, kalau kamu ada cara kamu sendiri pun terpulang, okay. Yang penting kita mesti ingat siri keaktifan logam ni, okay. So, kalau kita tengok, contoh cikgu buat ni, kalau nak cantik, makan apple.
Zizi, Fizi, Syamsul, Putih, cute, handsome, Anggun, Au. Okay. Cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak cantik, makan apple. Zizi, Fizi, Syamsul, Putih, cute, handsome, Anggun, Au. Okay, ini cara cikgu ingat lah. Okay. Terpulang pada masing-masing. Ada yang buat juga kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah lah, apalah. So terpulang pada masing-masing. Tapi yang penting kamu kena ingat. Okay, tadi kamu ada kertas ni kan? Okay, semua ada kertas. Cikgu nak semua orang tuliskan dekat tiga-tiga bahagian ni. Okay, tiga-tiga bahagian kertas ni kena tulis yang cikgu buat tadi. Okay, siri kreatifan logam. Okay, tulis sekarang. Okay, cikgu pun tulis juga. Setiap satu bahagian ada satu. Okey, setiap satu bahagian ada satu. Okey. Okey, cikgu buka kamu boleh tengok kat sini. Okey. Okey. Salin je balik. Okey. Okey, kalau nak cantik makan apple. Zizi, Fizi. Tak perlu salin yang cikgu buat warna merah tu. Kamu salin yang warna yang tepi ni saja. Dia punya simbol ni. Okay, dia punya simbol ni. Yang ini. Okay. KNACAMGALZNFESN PB HG AG, AU. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay? 13. Okay, pastikan ada 13. Okay, semua orang buat sekarang. Semua orang buat sekarang. Okay, semua orang buat untuk ketiga-tiga bahagian. Okay, tulis dekat ketiga-tiga bahagian. Kalau nak cantik, makan apple. Zizi, Fizi, Syamsul, Putih. Okay. Cute, handsome, Anggun, Au. Okay. So ada 3. Okay, tengok cikgu sekarang ada 3. Okay. Yang pertama ni kita biarkan kat sini untuk kita ingat. Yang kedua ni cikgu nak kamu tulis. Okay. Yang pertama ni tulis tajuk di atas oksigen. Okey, oksigen. Okey, tulis oksigen. So maknanya yang ini adalah siri kreatifan logam. Okey, untuk logam itu bertindak balas dengan oksigen. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, cikgu harap lepas ni kamu boleh hafal lah ni. Kalau nak cantik, makan apple, Zizi, Fizi, Syamsul, Putih, cute, handsome, Anggun, Au. Okay, so hafal dia punya kedudukan. Okay. Okay, so kalau kita tengok kat sini. Okay, membina siri kreatifan logam. Logam yang berlainan mempunyai kreatifan yang berbeza terhadap oksigen. Siapa buka mic? Okay. Logam yang lebih reaktif terhadap oksigen bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen, dan siri kreatifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.3. So tengok dekat rajah 4.3 itu, okay, semua logam tersebut yang kita senaraikan tadi tu dia susun, okay, mengikut kreatifan yang semakin bertambah di belah kanan. Maknanya belah kanan tu adalah logam yang paling reaktif dan yang sebelah kiri tu paling kiri adalah logam yang paling kurang reaktif. Okey. Okey, sekarang kita akan jalankan aktiviti. Kita tengok kat sini, buku teks kamu muka surat 130. Okey. Kereaktifan beberapa logam terhadap oksigen. Tadi kita dah tengok dah siri dia.
dan kita tengok macam mana saintis menentukan siri keaktifan logam ni. So apa yang dia buat, okey, dia jalankan satu eksperimen macam ni. Okey, tujuan dia adalah untuk mengkaji tindak balas pemanasan logam seperti magnesium, aluminium, zinc, ferrum dan plumbum dengan oksigen. Okey, sekarang cikgu nak dekat bahagian kertas kamu ni, okey, dekat bahagian kertas kamu, tikkan logam-logam yang kita akan gunakan lepas ni. Okey, tikkan logam tersebut. Okey, contoh kat sini, ini logam yang kita akan gunakan. Kita nak kaji tindak balas dengan oksigen. Kita akan guna magnesium. Okey, cari dalam senarai kita tadi, tikkan di sebelah kiri, magnesium. Okey, lagi kita gunakan aluminium. Tikkan di sebelah kiri, aluminium. Okey, kemudian zinc, tik di sebelah kiri, zinc. Okey, kemudian kita gunakan ferrum, tik di sebelah kiri, ferrum. Okey, so kita ada guna berapa ni? 4. Zinc, magnesium, aluminium, zinc dan juga ferrum. Okey. Okey, so kita akan susun radas tersebut. Okey, kita akan susun radas tersebut. Semua nampak ke skrin cikgu sekarang? Nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Cikgu nampak ada yang keluar masuk tu. Nampak tak cikgu punya slide? Nampak cikgu. Nampak eh? cikgu. Nampak Okey. ego. Okey. Thank you feedback. Okey, sekarang cikgu nak tik, kamu tik juga. Kita guna tak kalium kat situ? Tak ada kan? Kita guna kalium manganat dia, bukan yang itu So kita guna 4 logam sekarang ni. So kamu tik. Okey, tik dekat 4 logam tersebut. Okey, tengok cikgu buat ni. Ni kertas cikgu. Okey, bahagian yang pertama adalah tindak balas dengan oksigen. Okey, tindak balas dengan oksigen. So kita tik 4 logam, magnesium, aluminium, zinc dan juga ferrum. Okey, kita guna Cikgu 4 logam. plumbum tak guna ke? Tak guna. Dalam logam yang ni tak apa. Plumbum tu nanti kita akan tengok, tak apa. Okey, tapi plumbum tu duduk kat bawah kan? Plumbum duduk bawah kan? Betul? Okey. Okey, kita tengok dulu yang 4 ni dahulu Okey. Okey, next. Okey, sediakan radas seperti biasa. Kemudian kita akan panaskan logam itu. Okey, kita akan panaskan logam. Okey. Dalam mangkuk asbestos. Okey, dekat sana hujan tak? Kamu tempat rumah kamu hujan tak? Hujan. Hujan Sikit lagi Dina. Hujan. Rumah cikgu pun hujan ni. Aduh. Okey, tak apa. Okey, so kita gunakan 4 logam tadi. Kita panaskan. Okey, kita tengok kat sini Yang ni bahaya ni. Okey, nampak hablokalium manganat ni kita panaskan untuk kita bekalkan oksigen. Okey, bila kita panaskan dia akan menghasilkan oksigen. Dan kita tengok kat sini ada wool kaca. Kenapa dia letak wool kaca ni? Kita tak nak kalium manganat ini pergi ke sana bercampur dengan logam-logam ni. Apa berlaku kalau bercampur? Okey, kita tengok kat sini peringatan. Elakkan serbuk logam daripada bercampur dengan hablokalium manganat untuk mengelakkan letupan apabila dipanaskan. Okey, kalau dia bercampur, kita panaskan dia boleh menyebabkan letupan. Okey, jadi kita kena gunakan wool kaca ni untuk kita elak dia daripada bercampur. Tapi oksigen tu masih lagi boleh pergi ke sebelah sana, ke arah logam. Sebab kita guna wool kaca, wool kaca tu macam kapas lah. Ini macam kapas, jadi gas masih boleh travel melalui kapas tersebut. Okey, melalui wool kaca tersebut. Okey. Okey, so kita panaskan dan kita tengok pada logam tersebut. Apa yang berlaku? Okey, kita tengok pada logam tersebut. Okey, so tengok pada pemerhatian. Okey, mula-mula kita guna magnesium. Okey, kita dah tik magnesium kat situ. Apa yang berlaku kepada magnesium? Dia terbakar dengan nyalaan putih yang berkilauan. Okey, itu berlaku pada magnesium.
Yang berlaku kepada aluminium terbakar dengan nyalaan terang yang merebak dengan cepat. Kalau tadi nyalaan putih berkilau, sekarang nyalaan terang. Okey, nampak magnesium tu lebih kuat. Okey, magnesium tu dia punya tindak balas lebih kuat, dia berkilau. Kemudian tengok pada zinc. Okey, apa berlaku pada zinc? Terbakar dengan nyalaan terang yang merebak dengan perlahan. Nampak dia makin kurang. Kalau tadi yang aluminium dia merebak dengan cepat. Sekarang zinc merebak dengan perlahan. Tapi terbakar juga. Maknanya tindak balas dia masih lagi kuat. Cuma berbeza dia kurang sedikit daripada aluminium. Okey. Kemudian tengok pada ferrum pula. Okey, kalau tadi terbakar, pergi kepada ferrum dia hanya berbara sahaja. Dia berbara dan merebak dengan perlahan. Okey, bara dan merebak dengan perlahan. Maknanya kalau logam di bawah ferrum ni agak-agak apa berlaku? Kalau untuk yang di bawah ni, yang apa ni, yang di bawah lagi daripada ferrum. Contohnya kita guna tin ke, stannum ataupun kita guna plumbum ke, apa berlaku? Edri? Agak-agak apa berlaku, Edri? Tiada perubahan. Tiada perubahan. Dia masih lagi berbara. Dia masih lagi berbara. Cuma mungkin dia akan jadi lebih kurang lagi. Okey? Kalau lebih kurang lagi, kamu nak cakap macam mana, Edri? Bara dan merebak dengan? Lebih perlahan. Yes, pandai. Pandailah tu. Jadi kita kena bandingkan antara logam-logam yang mana yang lebih kuat reaktif dia. Okey? Tidak balas dia. Okey, bagus Edri. Thank you. Okey. Kemudian analisis. Apakah fungsi hablokalium manganat? Cikgu dah bagi tahu tadi. Dia untuk membekalkan oksigen. Okey, dia membekalkan oksigen. Okey, kemudian apakah bahan yang menghalang hablokalium manganat daripada bercampur dengan serbuk logam? Yang kita guna tadi apa? Kita gunakan wool kaca. Okey, kita gunakan wool kaca. Kenapa? Kalau kita tak nak dia bercampur. Bila dia bercampur nanti dia boleh menyebabkan letupan. Okey. Okey, next. Apakah bahan yang terhasil dalam aktiviti ini? So, apa yang terhasil adalah oksida logam. Contohnya kalau magnesium kita panaskan, dia akan jadi magnesium oksida. Kalau aluminium kita panaskan, dia bertindak balas dengan oksigen, dia menghasilkan aluminium oksida. Okey. Semua boleh komen tak di sebelah komen kita tu? Dapat tengok tak cikgu punya slide? Okey, yang belum isi kehadiran nama penuh dan juga kelas tu boleh isi dekat bahagian komen juga. Okey, tolong isi dekat bahagian komen. Okey, dapat nampak cikgu punya slide. Awi, nampak tak slide cikgu? Nampak thank you Batrisha. Okey, thank you. Okey. Sebab sekarang cikgu tengah akses dengan akaun yang lain tapi cikgu tak dapat tengok cikgu punya slide. Okey, mungkin masalah internet lah. Okey. Tapi kalau kamu nampak tu kira okey lah. Okey. Okey, kemudian zinc campur oksigen apa berlaku? Hafiz boleh buka mic. Hafiz buka mic, Hafiz. Hafiz ada? Ahmad Hafiz bin Kamal. Ahmad Hafiz. Batrisha. Berkarat cikgu. Batrisha. Ni siapa ni? Ini siapa ni yang cikgu dengar suara ni? Syadira. Syadira, okey. Syadira, zinc tambah oksigen apa berlaku? Berkarat. Jangan. Zinc oksida. Zinc oksida. Pandai. Zinc campur dengan pandai oksigen, dia akan menjadi zinc oksida. Seorang lagi yang jawab ni siapa tu? Okey, ferrum tambah oksigen jadi apa? Ferrum oksida. Pandai. Secara umumnya dia akan membentuk oksida logam lah. Maknanya kita sebut logam tu dulu, belakang dia ada oksida. Melainkan logam yang tidak bertindak balas dengan oksigen. Okey, contohnya tadi apa cikgu cakap logam yang paling stabil? Emas. Emas. Kalium Oh, emas. Okey, emas. Kalau kalium tu je paling yang paling bawah, yang paling stabil adalah emas. Aurum, nama dia aurum. Aurum campur oksigen, nak jadi aurum oksida tu susah. Mungkin tak adalah, dia sangat stable, okey?
Okey. Tengah hubung kait antara kecergasan tindak balas dengan kreatifan logam terhadap oksigen. Bila tindak balas dia lebih cergas, maka kesimpulannya kita katakan dia lebih reaktif. Okey? Jadi semakin cergas logam tindak balas, semakin reaktif logam itu. Maknanya kalau dalam kita punya siri kreatifan logam tadi, apa logam yang paling cergas sekali bertindak balas? Emas. Bukan, yang paling cergas. Helium. Helium. Sebab itulah hari tu sampai hari tu sampai meletup kan? Sebab dia sangat cergas. Kalau kita gunakan natrium, dia kuat juga. Dia dia punya kalsium tu, dia punya biji dia tu, kita letak dalam air, dia akan melompat-lompat dan terbakar. Dia akan bunyi terbakar dan melompat-lompat. Sebab dia sangat cergas. Okay? Jadi hari tu kesilapannya mungkin letak banyak sikit daripada sepatutnya lah. Sampai meletup kan. Okay. Okay, sekarang Cikgu nak kita susun. Mama jangan. Siapa buka mic tu? Tak apa, buka mic nanti bila cikgu nak minta kamu jawab, kamu buka mic. Okey. Berdasarkan pemerhatian, lengkapkan peta alih untuk menunjukkan susunan logam tersebut mengikut kereaktifan yang meningkat. Okey? Okey, berdasarkan pemerhatian. So kita guna 4 logam tadi. Apa logam yang sepatutnya duduk di sebelah kiri sekali ni yang paling kurang reaktif? 4 tadi. Cerium. Okey, pandai. Okey. Jadi kita ada ni magnesium, aluminium dan juga ferrum. Yang pertama adalah ferrum. Yang kedua apa? Zinc. Zinc, pandai. Yang ketiga? Aluminium. Aluminium, pandai. Lagi? Yang last sekali. Magnesium. Magnesium. Okey, kalau soalan yang minta macam ni, kamu jangan jawab ikut siri kreatifan logam. Jawab ikut logam yang diberi sahaja. So kat sini ada 4. Jadi tak termasuk kalium lah ataupun natrium. Jadi kita gunakan logam yang diberikan lah. So ada 4 kat sini. Okey. So ada satu perbualan di antara guru dan juga pelajar dia. Azwan cikgu yang manakah lebih reaktif, plumbum atau besi? Kita tengok kat situ. Kalau nak tahu besi, yang mana besi? Besi adalah ferrum. Okey, siapa buka mic tu? Tolong tutup mic sebab dengar bising tu. Okey. Okey. Kalau nak tahu besi, besi adalah ferrum. Okey, dan juga plumbum. Yang mana lagi lebih reaktif? Plumbum ataupun besi? Besi adalah lebih reaktif. Sebab kita tengok dalam siri tu, ferrum adalah kedudukannya lebih tinggi berbanding plumbum. Okey. Kemudian ramalkan pemerhatian apabila sebut plumbum bertindak balas dengan oksigen. Tadi Adri dah bagi tahu contoh tadi. So kalaulah kita kata plumbum ni duduk bawah lagi daripada besi. So apa yang berlaku? Apa tindak balas yang kita akan tengok ialah apa dia tadi Adri? Merebak tapi lebih perlahan. Dengan perlahan lah, dengan sangat perlahan. Dia merebak tu dalam bentuk apa? Terbakar, berbara ke macam mana? Terbakar. Terbakar ke? Betul ke? Berbara. Berbara. Okey, dia berbara dan dia merebak dengan, kalau tadi merebak dengan perlahan, yang ni merebak dengan sangat perlahan. So bara merebak dengan sangat perlahan. Okay, glows that spread very slowly. Okay, so kesimpulan dia, logam bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk oksida logam ataupun metal oxides. Okay, jadi kita dah tengok kan, magnesium tambah oksigen jadi magnesium oksida. Okay, kita tengok zinc campur dengan oksigen jadi zinc oksida. Semua bertindak balas, cuma bezanya kereaktifan dia adalah berbeza. Tindak balas dia juga adalah berbeza. Ada yang kuat, ada yang kurang, ada yang lemah. Tapi semuanya bertindak balas. Okay? So logam tambah oksigen, dia akan menghasilkan logam oksida. Okay? Jelas tak sampai sini? Okay tak? Jiahan ada lagi tak? Jiahan. Jiahan? Hong Sao Chung ada?
Ada. Ada. Okey ke? Okey tak? Okey. Okey. Okey, Naurin. Ada Naurin? Cikgu tak dengar lagi suara Naurin ni. Farah? Ada. Ada. Naurin faham tak? Okey tak sampai sini? Okey. Okey, logam tambah oksigen dia akan menghasilkan apa Naurin? Sekejap. Oksida logam. Oksigen logam, pandai. Okey. Kalau cikgu letak plumbum tambah oksigen jadi apa Naurin? Naurin? Plumbum tambah oksigen jadi apa? Plumbum? Oksida, plumbum logam. Plumbum oksida. Okey, plumbum tu logam. Oh, okey. Oksida tu kita tambah di belakang dia. Okey, kita tambah di belakang dia. Okey. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebelum cikgu bagi soalan ni, cikgu dah wujudkan satu whiteboard. Okey, cikgu nak semua orang klik pada link yang cikgu bagi dekat chat. Okey, klik sahaja. Kemudian tulis nama pendek kamu, tak payah panjang, beserta kelas kamu. Contohnya Adri. Adri jarak 3 delta macam tu. Okey. Cikgu nak kamu klik pada link yang cikgu bagi tu. Okey, klik. Dia akan buka satu apps baru. Dia akan guna sama ada browser ke atau dia guna Google Chrome. Bergantung pada handphone kamu lah ataupun laptop kamu. So klik, dia akan buka satu paparan. Dia minta kamu masukkan nama penuh. Nama kamu. Tulis nama pendek saja, tak perlu nama panjang. Okey, tulis nama kamu. Contoh Syadira. Tulis nama Syadira 3 delta ataupun 3D pun cukup. Okey. Okey, dekat whiteboard tu cikgu nak kamu jawab soalan cikgu tadi. Sekarang kita dah ada Sidrik, Jiaziang, Alif Hakim, Sheni. Sheni tak ada kelas. Tak apa, it's okay. Okey. Tak boleh cikgu. Tak boleh masuk? Tak boleh. Kenapa dia cakap macam mana? Ni ada yang dah masuk ni. Jiaziang, jangan conteng lagi Jiaziang. Okey, Sofia 3D, Alif Hakim, okey. Abby pun dah ada. Cikgu Okey. kat mana? Tak jumpa pun. Link tu dekat sini, dekat kita punya chat. Ni kat bawah ni. Buka bahagian chat ni. Okey, buka chat dekat bahagian kita punya video call ni, ada bahagian chat. Cikgu ada bagi satu link kat situ. So klik pada link tersebut. Dia akan minta nama penuh dulu sebelum kamu masuk classroom. Nama kamu lah sebelum masuk kelas. Cikgu. Ya. Tadi saya masuk. Lepas tu dia kata, apa yang tadi dia kata? Invalid username. Jangan masukkan apa-apa simbol. Tulis huruf sahaja dengan nombor je. Jarak boleh. Kalau kurung-kurungan tak boleh. Kurungan tak boleh. So tulis okay. Syadira 3D cukup. Macam tu. Okey. Jangan guna apa-apa simbol gunakan huruf ataupun nombor sahaja. Zahrawi, thank you. Nama penuh Zahrawi. Okey. Hafiz dah conteng-conteng ni. Okey, pastikan nanti kita ada 3 soalan. Pastikan kamu boleh jawab 3 soalan dekat whiteboard tu. So tulis nombor 1, 2, 3. Soalan nombor 1 jawapannya apa? Soalan nombor 2 jawapannya apa? Okey. So kamu standby dengan whiteboard masing-masing. Okey. So jawab soalan ni. Okey, jawab soalan ni. Soalan yang pertama. Aurum tambah oksigen menghasilkan aurum oksida. Betul ataupun salah? Tick ataupun cross. So kamu tulis dekat whiteboard kamu tadi, nombor 1, tick ataupun cross. Boleh pakai jari je. Okey. Jawab je kat situ. Dah jawab belum? Naurin cakap line slow sikit. Okey.
Dapat dah jawab soalan nombor 1 sebelum kita proceed. Cikgu perlukan feedback. Buka mic. Tak apa, kalau yang tak berjaya buka whiteboard tu, kalau tak berjaya tutup je, tak apa. Tak payah jawab kat situ. Okay, kalau whiteboard tu tak berjaya nak jawab, mungkin dia guna internet yang banyak sikit, so tutup kat situ dulu. Tak perlu buka whiteboard. Okay, tak perlu buka whiteboard. Tak apa. Fong Sheng, tutup balik whiteboard tu, tak apa. Okay, tutup balik whiteboard. Datang balik ke kita punya video call. Okay, tak apa, ini soalan pertama. Cikgu tinggalkan dulu soalan ni. Okay, next. Kita tengok pada yang kedua. Boleh tak cikgu proceed? Boleh check boleh tak type dekat chat tu, okey ke tidak? Sampai sini. Nampak tak cikgu punya screen sekarang? Kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Nampak ke tidak? Okey. Okey, thank you Sidrik. Thank you Idina. Jelas Okey. Okey, tengok pada eksperimen 4.5 ni, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, kita buat kertas tadi, kita ada 3 kan? Okey. Cikgu nak kolom yang kedua, kamu tulis dekat atas karbon. Okey, cikgu nak kamu tulis kat atas ni. Yang kolom kedua ni, karbon. Tadi tindak balas dengan oksigen. Sekarang kita nak tengok tindak balas dengan karbon. Okey. Macam ni. So, kolom kedua adalah tindak balas dengan karbon. Macam tadi juga, kita tik logam apa yang terlibat. Okey, kita tik logam apa yang terlibat. Okey, tengok kat sini. Logam apa yang kita guna? Kita akan gunakan zinc. Tik pada zinc. Kita akan guna aluminium, oksida aluminium. Okey, dan juga plumbum. 3 Okey, kita ada 3 logam. Tik pada 3 logam tersebut. Okey. Buat macam cikgu ni, tik kat tepi. Okey, kita guna 3 logam. Aluminium, zinc dan juga plumbum. Okey, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, 4.1, kita dah tengok. Sebenarnya logam-logam ni kita jumpa dalam perut bumi, dia adalah dalam bentuk mineral. Maknanya logam ni adalah hematite ke, cassiterite ke. Jadi dia adalah logam yang bercampur dengan bahan lain. Ada oksigen, ada silikon, ada macam-macam. Jadi biasanya kalau kilang nak dapatkan logam, dia perlu keluarkan apa sahaja campuran benda asing tersebut. Dia nak logam sahaja. Kalau contohnya tadi kita gunakan aluminium, apa tadi? Kita gunakan aluminium oksida. Kita nak logam aluminium saja. Kita tak nak oksida dia, kita nak buang. Jadi apa yang kita buat, kita akan jalankan tindak balas kimia nanti kita akan tengok Cuma sekarang kita nak tengok karbon dengan logam-logam tadi yang mana lebih reaktif. Karbon ni bukan logam Karbon bukan logam. Tapi karbon ni diguna dalam industri. Okey? Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Kita akan guna 3 logam ini. Okey, apa yang kita buat adalah kita panaskan 3 logam ini. Kita campurkan dengan karbon. Okey, kita campurkan dengan karbon. Kita masukkan 1 spatula sebut karbon, okey, dan 1 spatula zinc oksida dahulu. Okey. Kemudian kita pastikan mangkuk pijat tu kering. Kita masukkan, kita campur, kita gaul dia dulu. Kita gaul-gaul dengan sekata. Letakkan mangkuk itu di atas tungku kaki 3 macam atas ni. Kemudian kita panaskan campuran itu dengan kuat. Guna api yang paling kuat. Okey, guna bangsa bena api yang paling kuat. Dan kita perhatikan apa yang berlaku. Kemudian kita akan ulang balik. Kita tukar dengan logam yang lain. Iaitu kita gunakan logam aluminium dan juga plumbum, oksida. Okey. Jadi kita ulang balik. Kita panaskan juga. Kita campur-campur, kita gaul dan kita panaskan. Okey, apa yang kita tengok pada pemerhatian, zinc oksida tambah dengan karbon, apa yang berlaku adalah ia berbara dengan malap. Okey, dia berbara dengan malap. Dia berbara sahaja. Okey. Kemudian tapi masih ada tindak balas masih ada tindak balas. Maknanya karbon lebih reaktif daripada zinc. Maknanya karbon kedudukan dia di atas lagi daripada zinc. Faham tak?
ingat kalau logam ni ataupun karbon ni kita nak tentukan kedudukan, kalau dia lebih reaktif dia akan berada di kedudukan dia lebih tinggi, lebih atas. Okey. Maknanya karbon ni duduk tinggi daripada zinc. Okey. Kemudian kita tengok pula dengan aluminium oksida, kita tukar dengan aluminium oksida, kita campur dengan karbon, kita gaul, kita letak di atas tungku kaki 3, kita panaskan dia. Kita tengok pemerhatian dia, tiada perubahan. Okey. Bila tiada perubahan, maksudnya tiada tindak balas. Bila tiada tindak balas, bermaksud karbon itu adalah kurang reaktif. Okey. Karbon kurang reaktif dibandingkan dengan aluminium. Jadi kalau kita tengok dalam siri kereaktifan logam, karbon tu akan duduk di bawah aluminium. Okey, sebab dia kurang reaktif. Dia tidak berjaya menarik oksida daripada aluminium. Okey. Tolong chat kalau ada yang tak faham ke, boleh chat kat situ, atau suara cikgu putus-putus ke, cikgu kamu tak nampak skrin cikgu, tak nampak slide cikgu, kamu boleh komen dekat chat. Okey. Kalau cikgu tak perasan juga, kamu boleh buka mic bagi tahu. Okey, kemudian kita tengok pada plumbum. Plumbum dia berbara. Dia tak cakap berbara dengan malap, dia berbara. Okey. Dan karbon adalah lebih reaktif daripada plumbum. Maknanya karbon ini berada lebih tinggi daripada plumbum, karbon berada lebih tinggi daripada zinc, tetapi karbon berada di bawah aluminium. Okey, sekarang cikgu nak kamu bulatkan logam yang lebih reaktif daripada karbon. Apa logam yang lebih reaktif daripada karbon? Cikgu nak kamu bulatkan logam tu dengan pen merah ataupun pen mana-mana pen lah. Okey, yang cikgu suruh sediakan 2 color tadi kan. Okey, kat sini cikgu akan guna pen merah. Maknanya karbon tidak berjaya menurunkan aluminium. Okey. Karbon tidak berjaya menurunkan aluminium. Nampak? Cikgu bulatkan dia warna merah. Okey, aluminium ni tidak berjaya. Karbon tak berjaya sebab dia kurang reaktif berbanding aluminium. Okey, jadi karbon duduk di bawah aluminium. Okey, bagaimana tindak balas dia dengan zinc tadi? Ada tak tindak balas dengan zinc, Syadira? Ada kan? Apa yang jadi? Dia berbara kan? Okey. Kalau yang berjaya, dia ada tindak balas, kita bulatkan dia dengan pen biru. Cikgu bulat kat sini dengan pen biru. 2 logam yang lain iaitu zinc dan juga plumbum. Okey, ada tindak balas. Jadi kedudukan 2 logam ini mesti berada di bawah karbon. Okey, aluminium mesti berada atas karbon. Okey, karbon tu duduk di bawah aluminium, tapi karbon itu berada atas daripada zinc dan juga plumbum. Jadi mana kedudukan dia karbon tu? Di mana kedudukan karbon? Dia akan duduk di antara Aluminium dengan zinc. Pandai. Okey. Jadi dia akan duduk di antara aluminium dan juga zinc. Boleh? Okey. Adri, okey Adri? Adri dah ngantuk dah. Okey cikgu. Okey. So jadi kedudukan karbon adalah di antara aluminium dengan zinc. Okey, ini penting ni. Nanti kita akan tengok 4.3. Kenapa kita kaji tentang kedudukan karbon ni, ada sebab dia. Okey. Okey, jadi kita dah tahu sekarang karbon kedudukannya adalah di antara aluminium dan juga zinc. Berada di bawah aluminium tapi berada atas daripada zinc. Okey. Ini sudah. Okey, next. Kita tengok yang next. Okey. So, lengkapkan persamaan perkataan bagi step tindak balas oksida logam. Nampak tak cikgu punya screen? Nampak Okey. So, zinc oksida tambah dengan karbon. Apa berlaku?
Dia akan jadi zinc tambah karbon dioksida. Nampak? Karbon itu berjaya menarik oksigen daripada zinc oksida. Jadi zinc tu tinggal logam saja sebab kita nak dapatkan logam dia sahaja. Tambah dengan karbon dioksida, oksida tu pergi ke mana? Dia pergi kepada karbon. Okey, dia berjaya merampas oksida tersebut. Sebab karbon lebih reaktif daripada zinc. Okey. Kemudian aluminium oksida tambah karbon, apa berlaku? Adam Safwan ada Adam? Adam Safwan? Aku tak dengar suara Adam lagi. Adam? Ada tak Adam ni? Ariana ada Ariana? Cedric? Buka mic Cedric. Cedric? Ya? Buka mic. Okey. So apa berlaku? Aluminium oksida tambah karbon. Apa berlaku? Ada tidak balas tak? Tak. Tak ada nak balas. Sebab apa? Sebab karbon Lebih. kurang reaktif berbanding aluminium, betul? Betul. Jadi apa yang berlaku adalah tiada tindak balas. Okay, thank you Cedric. Betul. Okay, jadi tiada tindak balas sebab karbon kurang reaktif berbanding aluminium. Dia duduk di bawah. Okay, so plumbum oksida, apa berlaku? Plumbum oksida. Ariana ada ke? Cikgu tak dengar suara Ariana. Farah Liana ada? Farah Liana, buka mic. Takutlah tu cikgu panggil nama dia. Okay, so plumbum oksida tambah oksigen, apa berlaku? Sekejap Lama line. Okay tak? Nampak tak? Sorry. Line cikgu problem sikit. Boleh tulis dekat chat tu kalau ada masalah. Nampak ke tak? Okay, boleh tulis dekat chat. Nampak ke tak? Apa masalah? Kalau ada masalah ke? Nampak ke tak? Atau tak nampak skrin cikgu ke? Tolong bagi tahu. Kalau tak cikgu tak tahu. Okay. Kita sambung. Okay, zinc tambah karbon dioksida. Kalau aluminium, tiada tindak balas sebab karbon duduk di bawah aluminium. Oh, sorry. Lama, silap ni. Sekejap Okay, tak apa, cikgu buka je. Okay, so itu yang berlaku. Okay, tiada tindak balas. Okay, plumbum tambah dengan karbon dioksida. Maknanya, karbon itu berjaya menarik oksida daripada plumbum. Okay, so nombor 2, nyatakan logam yang kurang reaktif daripada karbon. Terangkan jawapan anda. Apa yang kurang reaktif adalah yang kita bulatkan warna biru tadi, iaitu zinc dan juga plumbum. Kerana ia boleh diturunkan oleh karbon. Apa maksud diturunkan? Dia boleh merampas oksida tu daripada logam tersebut. Okay? Kalau dia berjaya merampas, maknanya dia lebih kuat. Dia hebat lah. Dia lagi duduk di atas berbanding logam-logam tersebut. So, dua logam tersebut adalah zinc dan juga plumbum. Okay? Okay, nombor 3. Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini, lengkapkan urutan susunan logam mengikut kreatifan yang semakin bertambah terhadap oksigen. Okay, cikgu nak kamu susun sekarang ada 3 logam bercampur dengan 1 karbon lah. So, kita susun dia mengikut kreatifan bertambah. Jadi yang pertama adalah plumbum, yang paling bawah sekali, paling kurang reaktif. Okay, yang kedua apa? Zinc. Zinc, pandai. Okay, yang ketiga? Carbon. Karbon, pandai. Okay, dan yang keempat adalah aluminium. Okay,
So kita tengok kedudukan karbon di antara zinc dan juga aluminium. Berikan satu aplikasi. Kenapa kita belajar ni? Kita tahu kedudukan karbon adalah untuk membantu kita dalam pengekstrakan. Okay, kita nak ekstrak logam daripada biji dia. Biji dia mungkin dalam bentuk oksida, timah oksida. Kita nak dapatkan timah sahaja. Okay, jadi kita kena singkirkan oksida tu. Jadi kita gunakan kaedah ini. Logam yang terletak di bawah karbon. Apa yang di bawah karbon? Zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum. Okay, semua berada di bawah. Okay. Dalam siri keaktifan logam boleh diekstrak melalui tindak balas oksida tersebut dengan karbon. Kita campur dengan karbon. Okay, yang tu kita akan tengok dalam 4.3 nanti dengan lebih detail lah. Okay, gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan yang berikut. Jika karbon boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, ini bermakna karbon adalah, kalau dia berjaya singkirkan apa? Dia lebih reaktif atau kurang reaktif, Syadira? Apa dia cikgu? Soalan A tu. Apa jawapan kamu? Kejap. Kabur lah. Jika karbon boleh menyingkirkan oksigen, dia boleh rampas oksigen tu. Ini bermakna karbon adalah lebih reaktif ke? Dia Lebih duduk atas kurang. ke bawah? Lebih Dia lebih reaktif lah. reaktif. Pandai. Dia lebih reaktif. Bila duduk di atas, dia akan berjaya rampas. Sebab dia lagi kuat. Kalau dia lemah, dia tak berjaya rampas. Okay. Kalau yang B pula. Okay, so dia more reactive than. So carbon is more reactive than the metal. Okay, B. Jika karbon tidak menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, dia tak berjaya merampas dia. Maksudnya karbon itu adalah Azharawi. Awi? B. Soalan B, apa jawapan kamu? Dia tak berjaya rampas oksida tu, oksigen daripada logam. Dia adalah lebih atau kurang? Kurang. Dia adalah kurang reaktif daripada logam tersebut. Bagus. Okay, thank you Awi. Okay, jadi this means that carbon is less reactive than the metal. So, carbon, kesimpulan dia, carbon terletak di antara zinc dan juga aluminium dalam siri keaktifan logam. Okay. Okay, sampai sini ada masalah tak? Okay, kalau okay, chat kat situ, boleh tulis kat situ, faham ke, okay ke. Okay, boleh bagi feedback sikit supaya cikgu tahu perjalanan dia. Okay. Okay, thank you Zinwi, thank you Edina, Hafiz, semua, Sidriq. Okay, thank you. Okay, so kita boleh proceed Soalan 2. Namakan satu logam yang lebih reaktif dari karbon. Okay, dekat whiteboard tadi cikgu nak kamu tulis jawapan nombor 2 pula. Apa logam yang lebih reaktif dari karbon? Salah satu, tak kisah. Apa-apa logam saja. Tulis nombor 2. Apa jawapan kamu? Ni, kawan-kawan kamu ada yang dah jawab ni. Soalan nombor 1. Apa Jiaziang ni? Shani tulis nombor 1 kat situ. Tulis nombor 1, soalan nombor 1. Ni soalan nombor 2 belum lagi ni, Sauchung. Belum lagi, soalan nombor 1 baru. Link di kat atas sikit. Ada kat atas. Boleh. Kejap cikgu share lagi sekali. Okay, cikgu dah share link dia. Okay. Okay, boleh jawab soalan nombor 2. Tulislah apa-apa logam yang kamu tu, tapi kena eja betul jangan eja salah. Eja betul-betul soalan nombor 2. Tulis nombor 2 di depan untuk soalan nombor 2. Abby tengah jawab. Okay, thank you Ariana dah jawab. Thank you Ariana. Okay, Jiaziang, cikgu suruh bagi nama. Bukan cikgu suruh pangkah ni. Apa ni? Royce ni siapa ni? Royce ni. Cikgu tak tahu siapa Royce. Okay, tak apa. Jawab je dulu. Okay, kita teruskan. Okay, jawab je soalan nombor 2. Okay, kita teruskan
kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So ini adalah eksperimen yang dijalankan untuk menentukan kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, pada kertas yang cikgu suruh kamu buat tadi, kolom yang ketiga tu tulis di atas hidrogen. Okey, tulis di atas hidrogen. Kita nak tengok pula tindak balas logam dengan hidrogen. Okey. So ini adalah dia punya susunan radas. Okey. Next. Okey, ini adalah pemerhatian dia. Dalam buku teks boleh tengok. Okey, ada dalam buku teks boleh tengok pemerhatian dia. Okey. Kita tengok. Kita bulatkan dahulu, kita tik dahulu logam yang terlibat. Okey, logam apa yang terlibat? Aluminium oksida, aluminium. Kemudian, okey, sama-sama Awi. Okey, boleh masuk dekat link tersebut, okey? Okey, kemudian kita gunakan zinc, kita gunakan ferrum, kita guna plumbum dan kita guna cuprum. So kita ada 5 logam yang kita guna kat sini. Aluminium Al, okey, dia guna kat situ aluminium oksida, zinc oksida, zinc Zn, ferrum, plumbum dan juga copper. Okey, cikgu nak kamu tik dahulu. Okey, tik macam cikgu buat ni. Tulis dekat atas dia hidrogen. Okey, tulis hidrogen. Kemudian tik logam yang terlibat, aluminium, zinc, ferrum, plumbum dan juga copper. Okey. So daripada logam ini kita nak kaji pula yang mana boleh bertindak balas, yang mana lebih reaktif ataupun kurang reaktif berbanding hidrogen. Okey, so kita pergi balik kepada nota kita. Okey. Tengok yang pertama, hidrogen dan aluminium oksida. Apa berlaku? Aluminium oksida tidak berbara. Aluminium oksida berwarna putih. Itu bermaksud hidrogen tidak menurunkan aluminium. Okey, maknanya hidrogen tidak bertindak balas dan hidrogen adalah duduk di bawah daripada aluminium. Okey, jadi logam aluminium kita bulatkan warna merah. Maknanya tidak berjaya. Okey, hidrogen berada di bawah lagi daripada aluminium. Okey, kita pergi kepada logam yang kedua. Hidrogen campur dengan zinc oksida. Apa berlaku? Zinc oksida tidak berbara. Zinc oksida berubah menjadi kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Dia tidak berbara, tidak terbakar. Maknanya hidrogen tidak menurunkan zinc oksida. Bulatkan zinc warna merah. Maknanya hidrogen duduk di bawah lagi daripada zinc. Okey, faham tak sampai sini? Boleh type dekat chat tu kalau ada masalah. Okey, boleh type dekat chat kalau ada masalah. Faham Okey, pergi yang ketiga. Thank you Abi. Okey, Hafiz, thank you. Okey, yang ketiga, kita pergi kepada ferrum oksida. Okey, apa berlaku? Ferrum 3 oksida terbakar dengan terang dan sebut perang kemerahan berubah menjadi kelabu berkilat. Maknanya logam ferrum telah dihasilkan. Okey, oksida je telah dirampas oleh hidrogen ataupun diturunkan oleh hidrogen. Maknanya ferrum berjaya. Maknanya ferrum itu adalah kurang reaktif berbanding dengan hidrogen. So bulatkan dia warna biru. Okey. Plumbum pun sama, ada tindak balas. Maka plumbum adalah kurang reaktif berbanding hidrogen. Dia duduk di bawah hidrogen. Okey. Dan dengan cuprum pun sama, berlaku tindak balas, logam cuprum terhasil. Jadi cuprum berada di bawah lagi daripada hidrogen. Okey. Daripada pemerhatian yang kita tengok ni, boleh tak Awi? Boleh tak kamu tentukan kedudukan hidrogen kat mana? Awi? Awi, buka mic. Tahu tak kedudukan hidrogen kat mana? Awi? Boleh tak buat boleh tak ramalkan kat mana kedudukan hidrogen?
Dia tak boleh turunkan oksida daripada aluminium, maknanya duduk di bawah aluminium. Dia tak boleh turunkan oksida daripada zinc, maknanya dia berada di bawah zinc. Tapi dia berjaya turunkan oksida daripada ferrum, maknanya dia berada di atas ferrum, plumbum dan juga copper. So mana kedudukan hidrogen? Di antara zinc dengan ferrum. Pandai. Siapa jawab tu Edina. Edina. Thank you Edina. Okay. Welcome. Okay. Awi okay ke Awi? Cikgu tak dengar suara Awi. It's okay Awi, tak apa. Oh, line slow. Okay. Maknanya kedudukan dia akan berada di antara zinc dan juga ferrum. So, cikgu nak kamu tanda kat situ, buat satu garisan, letakkan kedudukan hidrogen. Okay, macam cikgu buat. So, kedudukan, ni nampak, kedudukan hidrogen berada di antara zinc dan juga ferrum. Berada di antara zinc dan juga ferrum, duduk tengah-tengah. Ini kedudukan karbon, ini kedudukan hidrogen. Okay. So, kita dah buktikan dua-dua sekali. Okay. So, kita tengok pada keputusan dia. Okay. Kalau kita tengok pada kertas kamu masing-masing, kita boleh jawab soalan ni. Hidrogen dengan aluminium, dia kurang ke lebih reaktif? Hidrogen adalah kurang reaktif daripada aluminium. Sebab itu hidrogen duduk di bawah aluminium. So hydrogen is less reactive than aluminium. Hidrogen juga adalah kurang reaktif daripada zinc sebab dia duduk di bawah daripada zinc. So hydrogen is less reactive than zinc. Sama juga dengan ferrum, dia akan lebih reaktif. Okay, sebab dia berada di bawah hidrogen. Okay, logam ferrum tu berada di bawah hidrogen. So untuk soalan 3, 4, 5 ni semua sama. More ataupun lebih. Okay, jadi kalau dia berjaya rampas oksida tersebut, maka hidrogen tu adalah lebih reaktif daripada logam tersebut. Okay, nyatakan logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Banyak. Ambillah semua logam yang dekat atas tu. Okay, so kita tulis kat situ aluminium dan juga zinc yang terlibat dalam eksperimen ni. Nyatakan logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Kita ada 3 tadi. Okay, kita ada 3 tadi. Apa dia? AB? Yang kurang reaktif? AB ada tak AB? Masa dah lama semua dah ngantuk dah. Jadi 3 lah yang kurang reaktif, itu ferrum, cuprum dan juga plumbum. Okay, so kalau kita susun dia dalam ni, okay, yang mana yang mula dulu? Kita susun. Edina, mana Edina? Edina suka jawab, okay? Edina suka. Dia suka bagi jawapan. Bagus Yang bawah sekali apa Edina? Cuprum. Cuprum, pandai. Okay. Jadi yang pertama adalah cuprum. Yang kedua? Plumbum. Yang ketiga? Ferrum. Okay, ferrum. Yang keempat? Hydrogen. Yang kelima? Zinc. Dan yang last sekali adalah? Aluminium. Pandai. Okay, thank you Edina. Okay, next. Soalan 3. Hidrogen kurang reaktif daripada zinc. Betul atau salah? So jawab dekat nombor 3 tu. Tulis soalan nombor 3, tick ataupun cross. Okay, dekat whiteboard kamu tadi. Dekat whiteboard. Okay. Okay, dah settle. So kita tengoklah kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. So kita tengok karbon berada di antara aluminium dan juga zinc, manakala hidrogen pula berada di antara zinc dan juga ferrum. Okay, zinc dan juga ferrum. Okay, so ini adalah kesimpulan dia daripada apa yang kita bincang tadi lah. Okay, so pergi pada soalan nombor 1 tadi. Okay, aurum tambah oksigen jadi aurum oksida. Betul tak ni? Betul. Tak tahu? Betul.
Betul, Tak tahu. betul. Betul. Betul, betul. Ya ke? Betul. Apa-apa emas, je lah. emas seperti tak balas tak dengan oksigen? Betul. Ha. Ha? Emas tak balas tak? Tak, sebab sebab emas auran sangat stable. stabil. Oh. Oh. Jadi Tak, jawapannya cikgu, tidak. Saya- Okey. Jawapannya tidak. Okey. Yang soalan nombor 2, namakan satu logam yang lebih reaktif daripada karbon. Aluminium. Aluminium. Lagi? Aluminium. Lagi? Aluminium. Aluminium. Kalsium. Tu prima. Zinc. Zinc. Zinc lebih reaktif. Zinc cikgu boleh kan? Zinc boleh lah. Zinc lebih kan. Kejap. Dan Zinc tak boleh. Adui. Zinc tak boleh. Bila dia Sakit kata lah, Dina kau lebih, jerit ku. bila dia nak logam yang lebih reaktif, kamu kena pilih logam yang berada di atas karbon. So apa dia? Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Mana-mana je. Okey. Soalan nombor 3. Hidrogen kurang reaktif daripada zinc. Betul ke tak? Betul. Hidrogen. Betul. dengan zinc. Betul. Hidrogen duduk Betul. hidrogen duduk bawah ke duduk Betul, atas? betul zinc? cikgu. Duduk antara. Bawah. Jadi dia kurang lah kan, betul? Betul. Jawapannya betul. Jadi salah dengan nama logam, satu lagi adalah dia punya jawapannya betul. So kita tengok jawapan ni. Adam Safwan tak ada jawapan. Adri, yang atas ni patutnya salah kan? Okey, ini plumbum. Kenapa Adri jawab plumbum? Cikgu minta logam yang lebih reaktif daripada karbon. Jadi plumbum ni salah Adri. Tak apa. It's okay. Ini belajar jangan rasa sedih pula. Okey? Tak apa. Ni aluminium betul. Siapa ni? Ariana. Okey. Ini apa ni tanda tik je? Cedric. Okey. Yang ni terbalik. Patutnya yang ni yang salah. Ni betul. Okey, nombor 2 jawapan dia aluminium betul. Okey, Jiazia. Jiazia tak jawab nombor 3. Ini jawapan dia salah. Ini pun salah. Edina. Edina bagus. Logam betul. Hafiz. Kenapa natri je ni? Tak ada logam nama natri. Tulis penuh-penuh natrium. Okey, tulis nama penuh-penuh dia natrium. Okey. Apa lagi? Sheni. Good Sheni. Very good. Okey. Sofia digunakan singkatan boleh. AL boleh. Tapi kalau dia minta nama yang penuh, eja penuh lah aluminium. Kalium betul. Jangan eja ke bawah macam ni. Kalium ni salah. Okey, sambung ke tepi ni. Kalium. Okey, Alif Hakim Ini salah. Tempat tu limited cikgu. Tempat limited. Okey. Okey, Sauchung. Nombor 3 tak ada. Okey. Zinwei good. Okey, Zinwei bagus. Okey. Okay, so nanti cikgu akan share quiz. Okay, so boleh jawab quiz nanti. Okay, tak apa, latihan tadi saja je cikgu nak tengok kamu ikut ataupun tidak kita punya lesson. Okay, cikgu akan tengok juga yang mana yang bagi jawapan semua tu kan. Tu baguslah. Okay. Apa tu Naurin tu? Okay. Okay, sampai sini okay ke? Okay tak? Okey cikgu. Okey. Hafiz okey tak? Hafiz okey Ahmad Hafiz okey? Yang lain macam mana? Cikgu tak tengok pun hasil kerja. Tengok Adri ni tunjuk kertas kamu. Ini kertas cikgu. Ni ada yang tak buat kertas ni. Nampak Hafiz buat Hafiz? Hafiz dah buat. Okay, good Hafiz. Thank you. Lagi yang lain? Irdina. Thank you Irdina. Good. Irdina Maisara. Cikgu tak nampak muka dia tadi. Dia tak buka. Dia tutup. Okay. Adri mana kertas? Buat jadi. tak mana tunjuk. Tak mana. Okay, Abby mana? Okay, good Abby. Okay, very good Abby. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, sekarang kita dah faham untuk 4.2. 4.3 sikit saja. Cikgu nak tunjukkan sikit saja. 4.3 ni tak banyak. Okay, sikit saja. Cikgu rasa lebih kurang dalam 3 minit macam tu. Okay, so cikgu akan tunjuk sedikit slide untuk 4.3. Okay.
Bab 4.3 adalah pengekstrakkan logam daripada bijinya. Okay. So kalau kita tengok dalam buku teks kamu muka surat 137 kat situ, kita dah tahu kedudukan karbon, kita dah tahu kedudukan hidrogen. So daripada kedudukan logam itu, kita boleh tentukan bagaimana kita nak dapatkan logam dia. Kita namakan dia sebagai pengekstrakkan logam daripada biji dia. Biji tu maksudnya apa yang kita dapat dalam bumi. Contohnya hematite, cassiterite kan. Semua tu adalah bercampur. Jadi kita nak dapatkan logam dia sahaja. So untuk logam yang berada di atas daripada karbon, biasanya kita akan gunakan tindak balas elektrolisis. Melalui elektrolisis. Sebab kita tak boleh gunakan karbon. Karbon tidak berjaya menurunkan oksida dia. Tak boleh. Jadi kita perlu gunakan elektrolisis. Untuk logam yang berada di bawah karbon ni, ke bawah sampai plumbum, kita akan gunakan karbon tersebut. Kita gunakan karbon untuk menurunkan oksidanya. Okey, jadi kita akan dapat logam yang tulen. Okey, kita akan dapat logam yang tulen menggunakan tindak balas dengan karbon. Sebab dia berada di bawah karbon. Untuk copper dan juga mercury, cuprum dan juga mercury, tak perlu guna karbon, kita hanya panaskan sahaja logam tersebut dan oksida dia akan terbebas je. Okey, manakala yang dua kat bawah tu, silver, argentum tu silver, aurum tu emas. Okey, silver dengan emas dia wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Tak perlu pun kita nak buat tindak balas apa-apa. Okey, dia tak ada bercampur dengan apa. Dia sangat stable dan dia sebab tu harga dia mahal. Okey, tapi dia akan bertindak balas juga kalau dalam satu tindak balas dalam keadaan yang contohnya suhu terlalu tinggi, dia boleh. Okey, boleh berlaku tindak balas. Tapi kalau dalam bentuk industri ni biasanya apa yang dibuat adalah kita dapat je, kita terus boleh proses dia. Okey, tak perlu kita ekstrak daripada biji dia. Sebab dia adalah logam yang sangat stabil dan dia wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Okey, so di sini adalah cara kita nak ekstrakkan besi. Ini dalam buku teks, boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, bagaimana dia ekstrak besi, bagaimana cara dia. Kalau kita tengok besi, kedudukan besi adalah di bawah karbon. So kita akan gunakan karbon untuk turunkan oksida daripada ferrum. Ferrum tu nama dia besi Jangan terkejut pula cikgu, besi yang mana cikgu? Besi nama dia, ferrum tu nama kimia dia, nama unsur dia. Okey? Nama lain kita panggil dia adalah besi. Okey? So kita tengok kat sini, karbon tambah oksigen dia akan menghasilkan karbon dioksida. So tengok kat sini kalau tengok step nombor 1, biji besi atau oksida besi yang dipekatkan, arang kok dan batu kapur dimasukkan ke dalam relau bagas melalui bahagian atas relau. Kita masukkan kat sini dulu bahan-bahan ini. Kemudian apa yang berlaku? Tindak balas ini dia akan menghasilkan ferrum. Okey, di mana karbon campur oksigen jadi karbon dioksida. Karbon dioksida ni campur pula lagi dengan karbon, dia jadi karbon monoksida. Karbon monoksida ni adalah bahan yang lebih kuat, bahan penurunan yang lebih kuat berbanding dengan karbon. Jadi dia membantu tindak balas tu berlaku dengan lebih cepat lah. So kalau tengok dia punya tindak balas kat sini, ferrum oksida tambah karbon dia akan menghasilkan ferrum. Kita nak logam ferrum ni ferrum 2 oksida tambah karbon monoksida pun sama, dia menghasilkan ferrum dan membebaskan karbon dioksida. Okey, ferrum 2 oksida tambah karbon dia akan menghasilkan juga ferrum tambah karbon dioksida. Okey, sama juga yang ini. Jadi karbon monoksida ini membantu tindak balas ini berlaku dengan lebih cepat. Okey. Kemudian kalsium karbonat, kenapa kita perlukan? Kita tambahkan dia akan menghasilkan kalsium oksida tambah karbon dioksida. Kenapa kita perlukan kalsium oksida ni? Bila kalsium oksida bertindak balas bercampur dengan silikon dioksida, dia akan membentuk kalsium silikat. Okey, kalsium silikat ni akan turun dekat kalsium silikat ni dia akan terbentuk hasil percampuran dua ni. Okey. So kita tengok kat sini, ini sangga, yang ini leburan logam. Jadi logam besi tadi akan turun kat sini, sangga ni dia kurang tumpat berbanding logam, jadi dia akan turun kat sini. Okey. Dan sangga ini kita gunakan untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. Okey, itu adalah cara bagaimana kita mengekstrak besi daripada biji dia yang kita dapat daripada
kerak bumi. Okay, dan ini adalah isu pelombongan di Malaysia lah. So kamu boleh baca dalam lajah tu banyak lah pencemaran udara, penggunaan tenaga elektrik yang banyak, pencemaran udara gas, pemusnahan habitat, pencemaran bunyi sebab bunyi jentera dia kuat, hakisan tanah akibat menggali biji dan juga pencemaran air. Okey, ini adalah antara isu-isu yang timbul. Okey, itu saja untuk 4.3 sikit saja. Okey. So bagaimana? Semua okey ke? Okey So cikgu harap lepas ni kamu boleh baca balik. Nanti cikgu akan share quiz berkenaan dengan 4.1, 4.2 dan 4.3. Okey? So nanti boleh jawab quiz tersebut. Okey? Okey, so kalau sampai sini okey, okey, cikgu harap kamu boleh buat ulang kaji lepas ni sebelum menjawab kuis, okey? Okey? Okey, semua okey Mendengar okey. So sampai sini je kelas kita. So terima kasih cikgu nak ucapkan pada semua yang luangkan masa untuk join kelas. Nanti cikgu akan share recording dia. Okey, so boleh tengok balik. Okey? So kalau ada masalah boleh bertanya dalam grup lah. Okey? Okey, thank you. Kelas kita dah habis. So cikgu ucap terima kasih semua. Okey, bye semua. Okay, Bye. Okey, bye. Thank you Hafiz. Okay.